tengok dekat sini. Teacher dah share screen belum? Okay dah. Lambat pula hari ni. Dia macam stuck dekat situ. Okay. Cuba buka dekat muka surat 98 kelas. Okay. Alright. So, hari ni punya learning objective adalah kita nak belajar tentang isomerism. Okay. So, teacher nak korang get ready dengan kertas A4 kalau boleh ataupun test pad. Jadi kita akan draw dan bila teacher minta jawapan, maybe korang kena snap gambar, letak dekat tally dan teacher akan discuss. Okay, teacher akan share screen tu daripada tally, tunjuk dekat sini. Okay, right. So untuk learning outcome B ni, okay, kita akan belajar macam mana kita nak identify dan juga untuk construct. Kita nak belajar tentang constitutional isomer. Okay, for your information, constitutional isomer ni terbahagi kepada 3 jenis. Okay, kita ada chain isomer, okay, kita ada positional isomer, kita ada functional group isomer. So dekat sini dia dah bagi kepada 3. Okay, definition ni tak perlu tahu, cuma korang kena tahu constitutional isomer ni adalah ada 3 kategori. Okay, ni yang pertama, okay, ni yang kedua, ini yang ketiga. Ini kita panggil sebagai constitutional ataupun structural isomer. Kelas, siapa still ingat waktu form 5 atau form 4 dia belajar, apa yang korang still ingat tentang isomer? Isomer ni dia adalah apa? Siapa boleh bagi tahu? Apa yang korang still ingat tentang isomer? Siapa boleh bagi jawapan? Sebelum kita start melukis ni, nak buat revision dulu. Sama tapi tak serupa. Kenapa? Sama tapi tak serupa. Ingat lirik lagu ke? Lari kapun. Siapa? Zarif? Apa yang sama, apa yang tak serupa? Sama dari segi apa? Come on lah, 10 di exchange 41. Malu ke budak tadika kalau orang tanya korang, apa yang korang faham dengan isomer? What? Say. Sorry Shu, okay, Shu cakap. Senyap dah Shu. Gabungan monomer kot. Gabungan monomer tu nak menghasilkan polimer sayang. Contohnya protein. Tak tahu lah teacher. Aduh, tak ada orang ke boleh bagi like a Ni simple. saya nak try. Okay, try Pika. Aku dah bagi try ni senyap pula. Madam teacher. Cepatlah, tak kira lah madam teacher. Cepat. Apa? Dia apa tadi? Dia bentuk yang berbeza tapi compound yang sama. Dia bentuk tu teacher boleh terima lah. Maksudnya dia punya skeletal, dia punya chain skeletal tu berbeza tapi sama dari segi apa? General formula kan? Sama tapi tak serupa. Combination of monomer, pelbagai jawapan. Tak apa. Kita raikan. Okay. Jadi, kalau structural isomerism ni, tu yang nanti kita akan jumpa lah balik yang sama tapi tak serupa apa semua tu kan. Kita ada chain isomer, kita ada positional isomer, kita ada functional group isomer. Okay, untuk functional group isomer ni, saya perlukan korang keluarkan handout yang kita buat semalam tu. Handout yang functional group tu kan. Tu penting untuk yang ketiga. Okay, functional group isomer. Okay. Apa teacher punya internet dekat ni slow Aduh. Foto setting betul. Teacher dah nak draw. Sekejap. Okay, dah keluar dekat. Okay. Alright. So, ni keluarkan test pad ataupun kertas untuk kita buat exercise. Okay. Teacher akan explain bila dengan cara teacher bagi example. Okay. Yang ni salin dulu. First, kita nak discuss kita nak study tentang chain isomer. Okay. Chain isomer. Okay. Tengah salin ke semua orang? Okay. Biar semua orang bergerak tangan petang-petang ni supaya tak mengantuk. Itulah kalau ada kelas face to face ni boleh tunjuk molecular model.
Dekat sini kita bayangkan je lah. Okay, so kalau chain isomer ni compounds yang with same general formula, mesti dia akan ada same general formula tapi berbeza dari segi carbon chain ataupun carbon skeletal. So korang kena tahu chain isomer ni consists of dua kan. Okay, sama ada yang pertama dia exist dalam bentuk straight chain ataupun dalam satu lagi dalam bentuk branch chain yang ada cabang. Okay, ini nanti teacher nak tengok ni. Okay, ini akan jadi you guys punya nota. Okay, contoh kalau teacher kata dekat sini, okay, draw all possible chain isomer for pentane. Kita ambil alkene. Pentane got how many carbon? 5. 5. So C5H berapa? CnH2n plus 2. Jadi C5H 12. 12. Okay. Alright. So kita nak draw, kita nak tengok how many possible chain isomer untuk pentane. Okay, C5H12. Jadi bila kita nak construct, kita nak draw chain isomer. So the first isomer, okay, teacher label sebagai A. Okay, bukan A lah, sorry. Okay, the first isomer is, kita nak tengok ada berapa chain isomer kan. Okay, kita akan draw dalam bentuk yang paling simple, which is dalam bentuk yang straight chain. Kita lukis dalam bentuk straight chain dulu. So kita ada 5 carbon. So 1, 2, 3, 4, 5. Kita lukis yang straight macam ni dulu. Okay. So nanti hydrogen kita completekan kemudian. Teacher nak tunjukkan dulu kita punya carbon chain ataupun carbon skeletal ni dulu. Okay. Boleh follow so far? Ini isomer yang pertama. Maksudnya dia wujud dalam bentuk straight chain, pentane. Okay, hydrogen sekejap lagi kita completekan. Okay, number 2. Okay, sekarang ni kita nak jadikan dia sebagai branch chain. Kita nak wujudkan branching. Okay, so apa yang kita akan buat lah daripada 5 carbon yang straight ni, kita pendekkan rantai carbon tu, making it shorter dengan cara kita pendekkan, jadikan dia 4 carbon straight chain. Maksudnya awak pendekkan rantai carbon tu. Okay, sekarang ni awak nak ubah dia punya carbon skeletal. Okay, rantai carbon. So, pendekkan jadi 4. Okay, satu lagi carbon tu wujud, jadikan dia sebagai satu branch. Dan ingat, branch ni dia mesti berada dia mesti berada di antara 2 carbon. Okay, contohnya, okay, kita letak dekat sini. Okay, so awak nampak wujud satu structure yang ada branch. Okay. Boleh ke follow setakat ni? Boleh je. Boleh. Okay. Lepas tu, okay. So kita dah ada daripada ni isomer yang pertama semua dalam bentuk straight chain. Okay. Isomer yang kedua kita dah pendekkan rantai carbon dari 5 jadi 4. Lepas tu kita wujudkan satu cabang kat atas tu. Okay. Yang ketiga, okay. Maybe, teacher tanya soalan kan. Okay. Kita lukis structure 4 juga. Tapi branching dia tu, dia berada di sini. So teacher nak tanya soalan, agak-agak structure 2 dengan 3 ni sama ke tidak? Sama. Berapa orang kata sama? Saya. Okay, boleh kata tak? Sebab dia macam ni, kalau kita buat numbering, kalau kita nak naming compound kan, kalau kita numbering, okay, kalau boleh branching ni dia mesti berada pada bilangan carbon yang paling kecil. So, kalau kita start kira daripada kiri, ini branching ni, okay, C ni, berada pada carbon nombor 2. Kalau yang structure yang ketiga, isomer yang ketiga ni, kalau kita kira carbon daripada kanan, dia still berada pada carbon yang keberapa? Branching ni still pada carbon yang kedua kan, sama Number ada kita kira daripada kiri ataupun kira daripada kanan, dia branching ni still berada pada carbon nombor 2. Jadi maksudnya isomer yang ketiga ni tak valid pun. Okay, sebab dia adalah benda yang sama dengan isomer yang kedua. Boleh follow? Boleh. Okay, lepas tu
Okay, isomer yang ketiga, okay, kita boleh jadikan dia punya rantai karbon yang parent tu, yang straight tu, pendekkan lagi, jadikan dia 3 karbon. Jadikan dia 3 karbon. So, kita agak-agak kita ada berapa methyl group sebagai branching? Mana lagi 2 karbon awak nak letak? Kita boleh letak dekat sini. Okay, maksudnya kita ada 2 branch. 2 methyl group as a branch. Boleh follow? Okay, so maksudnya kita ada 3 possible chain isomer untuk pentane. Okay, lepas tu apa yang kita akan buat? Okay, sekejap teacher lukis dulu. Okay, kita akan completekan hydrogen pada setiap carbon tu lah. So, kalau awak boleh buat dalam bentuk condensed ataupun expanded. Cuma teacher kata, teacher nak lajukan sikit, teacher buat dalam bentuk condensed. So, teacher terus ambil ni. Ni. Okay, tengok isomer yang pertama. Okay, dia ada 3 hydrogen kan? So, terus teacher buat CH3. Carbon yang kedua ni ada berapa hydrogen? 2. 2. So, CH2. Ini CH2. Ini CH2. Hujung tu CH3. Okay, buat cara senang. So, dapat the first chain isomer adalah yang straight chain. Yang kedua ni, kita dah ada satu branching. Okay, completekan hydrogen. Make sure carbon mesti cukup 4 bonding sahaja, jangan lebih daripada 4. Okay, ni CH2, hujung ni CH3. Okay, nak buat dalam bentuk expanded pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dah mahir dengan condensed, boleh buat dalam bentuk condensed. Okay, lepas tu yang isomer yang ketiga ni, okay, kita ada 2 branching macam ni. Ni isomer yang ketiga. Boleh? Okay, teacher nak bagi tahu juga. Okay, for your information, kalau kita lukis, let's say lah isomer yang keempat, possibility. Okay, ada yang tanya teacher macam ni, boleh tak teacher kita buat branching macam ni? Boleh tak kita buat branching macam ni? Jawapan dia, ini bukan branching, ini tak boleh. Okay, branch maksudnya methyl group sebagai branch ni dia tak boleh berada pada hujung ataupun awal karbon. Sebab isomer yang keempat dengan isomer yang pertama ini adalah sama. Okay, so branching ni dia mesti berantara, dia mesti in between carbon. Okay, dalam bahasa yang lebih senang faham. Nampak tak? Boleh tak? Okay, buat nota kaki sikit. So, kita ada 3 chain isomer untuk pentane. Okay, boleh teacher proceed? Boleh. Boleh. Okay, kita buat lagi sekali. Okay, draw all possible chain isomer. Okay, for hexane pula. Kita nak tengok hexane. So, hexane ada berapa chain isomer? Okay, hexane berapa karbon? 6. 6. So, C6H berapa? 14. Okay, C6H14. Okay, draw all possible chain isomer untuk hexane. So, macam biasa, okay, teacher kata isomer yang pertama tu mesti kita lukis yang straight chain alkane dulu. Okay, isomer yang pertama kita lukis dalam bentuk straight chain dulu. So, hexane ada 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini isomer yang pertama. Dia wujud dalam bentuk rantai yang straight. Okay. Lepas tu, yang kedua, isomer yang kedua adalah, kita akan buat apa? Kita nak start jadikan dia ada cabang branching. So, dengan cara kita kena pendekkan rantai karbon daripada 6 jadikan berapa? 5 kan? Jadikan 5. So, buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, bila dia punya rantai karbon tu makin pendek daripada 6 karbon kepada 5 karbon, so, satu karbon tu akan jadi branching. So, awak dah letak dekat mana? Branching tu letak pada karbon nombor berapa?
Let's say kalau teacher label ini carbon nombor 1, 2, 3, 4, 5. Untuk wujudkan branching tu awak dah letak pada carbon nombor berapa? 3. 2 boleh tak 2? Boleh Boleh. je. 3 boleh. 4 boleh. Tapi kalau dah letak pada carbon nombor 1 dengan 5 ni boleh tak? Tak. Tak boleh. Tak boleh. So letak dekat sini. Okay. So dapatlah 1. Dapat dah 2 isomer. 1 yang straight. Yang kedua dah ada cabang. Okay. Yang ketiga. Okay. Kita nak all possible. Kita nak tengok ada berapa possible chain isomer. Okay. Yang 5. Tapi teacher letak branching ni pada carbon yang ketiga pula. So dia still isomer yang berbeza sebab kita letak branching pada nombor yang berbeza. Boleh follow ke? Boleh. Kalau tak faham, so teacher explain balik. Okay, nak tanya soalan. Okay, teacher nak try. Maybe isomer yang keempat boleh buat macam ni kot. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, teacher letak dekat sini. Adakah isomer yang keempat ni sudah wujud? Dah. 4 sama dengan 2. Empat sama dengan 2. Dah. Berapa orang setuju? Setuju. Sebab kalau kita kira daripada kiri pun, kita kira daripada kanan atau kiri, dia still branching ni pada carbon yang kedua. Betul tak? Betul. Okay. Jadi maksudnya 4 dengan 2 tu adalah item yang sama lah. Okay. It will be the same structure. So tak ada. Okay. So kita dah pendekkan dengan 5. So after dah habis rantai with 5 carbon, kita pendekkan lagi 5 tu kepada 4 carbon. Selagi boleh. Pendekkan jadi 4. So bila jadi pendekkan rantai carbon tu pada 4 carbon yang straight saja, so 2 lagi tu akan jadi branching. So awak nak letak kat mana branching tu? Any idea? Dekat mana 2 lagi carbon nak letak? Nak letak pada carbon nombor 1 ke, 2 ke, 3 ataupun 4? Any idea? Macam mana kita nak produce another branch structure? 2 lagi carbon, jadikan dia branching. Nak letak dekat mana? 2. 2 boleh. Dia stick sebagai branching. Lagi 1? Yang straight tu kekalkan 4. 3. Yes, betul. Boleh? So ini isomer yang keempat. Chain isomer yang keempat. Okay. Chain isomer yang keempat di mana kita letak branching pada carbon. Parent chain dia ni pada carbon yang kedua, pada carbon yang ketiga. Okay. Lagi? Ada lagi tak yang possible? Ada lagi tak yang possible? Let's say yang kelima. Ada satu lagi yang possible. Still, dia punya yang straight chain ni ada 4. Okay, branching tu dia boleh ubah position. Dekat mana lagi kita boleh letak carbon yang branch tu? Dekat bawah tapi pada carbon yang keberapa? Let's say kalau teacher label ini 1, 2, 3, 4. Nak letak dekat mana? Another 2 carbon. Tapi berbeza dengan isomer yang keempat. Where do you want to letak that carbon branch tu? Yang kalau tadi kalau isomer yang keempat, okay, 1 branch pada carbon yang kedua, 1 branch pada carbon yang ketiga. Yang ni pula? Any idea? Yang penting dia tak boleh buat bawah mana, bagi dalam carbon mana. Teacher pun tak nak label, supaya senang korang bagi tahu jawapan. Kalau letak sini 1 lagi? Bawah dia. Bawah dia. Boleh? Yes, boleh. Okay. So isomer yang kelima tak sama dengan isomer yang keempat sebab dia punya branch tu semua pada carbon yang kedua. Dia punya 2 carbon tu. Teacher label ni carbon yang kedua. Okay. Kita try lagi sekali. Maybe ada posit carbon isomer yang ke-6, chain isomer yang ke-6. Kalau kita pendekkan lagi rantai carbon, jadikan dia 3 je. Terus 3 lagi tu nak letak kat mana? Pendekkan. Dekat tengah. Ada berapa lagi carbon ni?
3. So maksudnya dia ada macam ni. Lagi 2. Betul. Macam ni. Macam ni. Okay. Kita try. Macam ni. So isomer yang ke-6 ni macam ni. Okay. Cuba awak ambil awak punya kepala tu. Cuba kita sengitkan kepala tu. Cuba compare isomer yang ke-5 dengan isomer yang ke-6. Sama. Cuba compare. Sebab kita tak belajar naming lagi. Kalau belajar naming senang teacher tunjuk kan. Nomenclature dia tu. Okay, so ni sebenarnya isomer yang ke-6 ni dia sama dengan isomer yang ke-5. Okay, sebabnya cumanya kalau ambil yang ni, okay, awak tegakkan ni, awak pusingkan dia ni. Kan, pusing dia dalam bentuk clockwise. Okay, 5, sebenarnya 6 ni adalah structure isomer yang ke-5. Okay, awak tengok branching ni still pada carbon yang kedua ni. Awak terbalikkan ni, betul tak kelas? Betul. So, nombor 6 ni tak ada. Maksudnya kita hanya ada 5 sahaja. Okay, chain isomer untuk hexane. Okay, so completekan kita punya hydrogen pada setiap isomer. Cepat buat macam teacher ajar ni. Okay, yang dash tu jadikan dia hydrogen. So jangan tinggal carbon je sebab kita kena completekan kita punya hydrogen tu. Okay, isomer yang kedua, letak semua hydrogen yang possible. Make sure hydrogen tu cukup lah. Allah tak cukup saya punya hydrogen. Sekejap. CH3. Ni atas ni CH3. Yang ni CH3, CH2, CH3, CH, CH2. Make sure jangan lebih daripada 4 bonding, okay? CH3, CH3, CH2, CH3. Yang ni CH3. Ni cara teacher buat laju dia ni. Tapi boleh follow tak so far? Boleh follow apa maksud chain isomer tu. Okay, semua ni dia adalah C6H14 tapi berbeza dari segi carbon chain, carbon skeletal. Okay. Kalau okay, teacher nak proceed kepada next isomer pula. Proceed Proceed. Okay. Kalau kalau soalan ini kalau teacher suruh awak draw all possible. Okay, lepas ni kalau soalan let's say soalan tutur dia minta draw a pair, satu pasang. So maksudnya kita bagi 2 sahaja kan, satu pasang ada 2 isomer. Okay, yang ni kita nak practice, kita nak lukis all possible isomer. Okay, next. Number 2 kita ada. Okay, nampak semua orang boleh follow. Okay. Okay, yang kedua kita ada positional isomer. So positional isomer ni, okay, kita akan fahamkan dia punya istilah tu dengan nama dia. Okay, position. Position of apa? Position of functional group. So kalau kita tulis sikit briefing kat sini. Okay. Okay, kalau kita tulis sikit briefing kat sini. Okay, positional isomer ni dia adalah isomers. Okay, isomers that have same carbon skeleton ataupun carbon chain. Okay, but differ in position of functional group. Okay, itu masuk positional isomer. Okay, isomer yang ada. Okay, sekarang ni carbon chain dia sama. Okay, rantai carbon yang sama tapi berbeza dari segi position of functional group. Okay, differ in position of functional group. Okay, contoh kita ambil. Okay, examples. Okay, contohnya teacher bagi soalan macam ni, simple. Okay, draw
of butanol. Okay, butanol ni alkohol. Butanol, butane berapa carbon? 4. 4. So C4HN plus H C4H2N plus 1 OH. So C4H9 OH. Okay, ni arahan dia. Draw all possible positional isomer untuk butanol. Okay, butanol. Sekarang ni untuk positional isomer, okay, maksudnya kita just tunjukkan perubahan position of functional group. Okay, sebelum tu, what is the functional group exist dalam alkohol? Butanol? Hydroxyl. Hydroxyl ataupun OH kan. So kita nak tunjukkan ada berapa perubahan. Sekarang ni kan kita akan tunjukkan perubahan hanya pada position of functional group saja. So awak tak perlu ubah dah rantai karbon tu. Okay, contohnya kita draw isomer yang pertama, kita buat dalam bentuk straight chain. Okay, semua dalam bentuk straight chain. Ada 4 carbon. Okay, so awak nak letak the first isomer adalah position dia dekat mana? Okay, letak pada carbon nombor 1 dulu. Dia kata all possible kan. Okay, carbon nombor 1. Tak kira lah awak kira daripada kiri ataupun kanan, semuanya carbon nombor 1. Okay, so maybe teacher akan letakkan dekat sini. Okay, menunjukkan OH pada carbon number 1. Okay, lepas tu isomer yang kedua, kita ubah pula position of OH ni. Okay, tapi rantai carbon jangan ubah, kekalkan dia straight macam ni. Okay, kita nak tunjukkan perubahan position of functional group saja. Okay, so isomer yang kedua, awak nak ubah position of OH. Nak letak dekat carbon nombor berapa pula? Kita letak pada carbon nombor 4, kita nak tunjukkan perubahan position of functional group tanpa ubah rantai carbon. So, which carbon yang kita nak letak pula? OH. Pindah ke carbon yang ke berapa pula? 2. Okay. So, letak pula OH pada kedudukan carbon nombor 2. So, yang pertama ni nama dia 1-butanol. Kan? Kalau kita nak naming dia. Ini kita panggil sebagai 1-butanol. Yang ini agak-agak apa? 2-butanol. Okay, sebab so awak nampak tak isomer 1 and isomer 2 ni berlaku perubahan pada position of functional group. So ini yang kita panggil sebagai satu pasang ataupun a pair of positional isomer. Okay, so agak-agak ada tak lagi positional isomer untuk butanol ni? Maybe kita boleh letak kat sini ke? What do you think? Sama je dengan apa? Dengan tu butanol. Sama dengan tu butanol. Sebab kalau kita start kira numbering daripada kanan, so OH ni still pada carbon nombor 2. So ini adalah still 2 butanol, isn't it? So maksudnya yang ni tak valid. Okay, sebab isomer yang ketiga adalah sebenarnya isomer yang kedua. Okay, so untuk positional isomer of butanol hanya ada 2 sahaja. Boleh follow? Okay, kalau kita buat satu lagi exercise, okay, draw all possible positional isomer untuk of pentene. Pentene ini homologous series ataupun class of compound dia alkene kan? So mesti ada presence of apa dalam pentene ni? What is the functional group exist in pentene? Double bond. So C5H, molecular formula untuk general formula untuk pentene C5H CnH2n, C5H10. Okay. So kita nak tengok ada berapa positional isomer untuk pentene. So kita try lukis yang first kali. Okay, sekarang ni dia punya carbon chain, lukis semua dalam bentuk straight chain saja. Okay, isomer yang pertama.
yang kat atas ni teacher belum completekan hidrogen. Completekan hidrogen ni dulu. Jangan 3 bogel macam ni. Nanti hilang markah. Completekan hidrogen kat atas tu. Okay, so boleh tak kita predict ada berapa possible positional isomer of pentene? So dalam pentene, jadi positional isomer ni hanya untuk compound yang ada functional group lah. Okay, so contohnya pentene dia ada double bond. So let's say untuk isomer yang pertama, kita dah letak carbon double bond dekat carbon yang keberapa? Tak kat sini kan? Letak kat sini. 1. Okay, lepas tu nanti kita completekan hydrogen. So dekat sini kita ada, okay, carbon yang pertama ni ada berapa hidrogen? Complete ke hidrogen dia ni sekejap. Carbon yang pertama ni ada berapa hidrogen? How many hydrogen left? Kelas ni, this carbon ni. CH berapa? Tak ada respon. CH2. CH2. Ni CH, lepas tu CH2, CH2, CH3. Kalau tak biasa lagi buat condense, buatlah expanded, tak ada masalah. Okay, teacher rasa teacher serabut dengan expanded sebab dia kena letak all the single bond kan. Kita dah belajar dah condense structure, buat terus dalam bentuk condense. Cumanya kena make sure ada berapa hydrogen attached to that carbon. Okay, isomer yang kedua. So kita nak tunjukkan berlaku perubahan position of double bond. So where do we want to put the double bond untuk isomer yang kedua ni? Rantai karbon biarkan straight. Tak payah jadikan dia branching apa. Kita tak nak ubah chain isomer. So dekat mana pula perubahan double bond? Kat number 2. Number 2. Yes, boleh. So nampak tak berlaku change in position of double bond. So dapatlah 2 positional isomer. Okay, yang ketiga, kita nak ubah pergi letak kat mana pula? Kekalkan rantai karbon yang sama. Dekat mana pula kita nak letak double bond? Nak letak dekat sini. Letak dekat sini. So isomer yang ketiga ni, do you think is this correct ataupun the similar structure? Sama je. Sama je dengan isomer yang keberapa? Kedua. Kedua. Yes. Pandai lah tu. Maksudnya kalau kita kira daripada kanan pun, ini still carbon yang kedua. So maksudnya kita hanya ada 2 ni carbon number 1, carbon number 2. Okay, kita ada 2 possible structural isomer, positional isomer untuk pentene. Okay, 1, 2. Betul, sama. Okay, sebab kalau kita kira daripada kanan pun, kita dapat carbon yang kedua juga. Yes. Okay, alright. Jadi, yang ni teacher padam sebab yang ni adalah sama. So, yang ni kalau kita namingkan dia, okay, ini adalah 1 pentene. Yang ini nama dia agak-agak apa? Isomer yang kedua ni. What is the name of this isomer structure? Apa dia? 2 pentene. Yes, 2 pentene. Sebab double bond pada carbon number 2. Okay. Completekan hydrogen. So, ini adalah 2 pentene. Okay. So, awak nampak lah. Bila awak nampak, let's say, 1 pentene and 2 pentene adalah a pair, satu pasang sebab dia ada 2 je kan. A pair of positional isomer. Okay. Positional isomer, awak hanya ubah position of functional group. Awak tak ubah pun rantai karbon, jangan. Okay. Alright. Boleh follow so far? Boleh. Okay. Kita tengok pula. Okay, what is the next constitutional isomer? Kita dah ada chain, kita dah ada positional. Satu lagi? Apa dia satu lagi? Oh, sorry. Apa dia satu lagi? Chain isomer, positional isomer dah. Next, kita ada? Functional group. Functional group isomer. Very good. Okay.
So yang ketiga kita ada functional group isomer. Okay, functional group isomer. Okay, functional group isomer. Right, so highlightkan dulu bagi nampak comel sikit drawing ni. Sorry. Teacher record kan sekarang? Teacher record kan? Okay, Record. untuk functional group isomer ni, okay, sebab tu teacher kata kita kena draw banyak-banyak. Okay, functional group isomer ni pula adalah, okay, isomer yang, okay, kalau tulis dia punya definition sikit, okay, isomer, okay, isomers that have same general formula. Okay, obviously dia mesti ada general formula yang sama, but different functional group. Okay, isomers that have same general formula yang sama obviously, tapi berbeza dari segi functional group. Okay, so kalau untuk yang ni kita ada 3. So kalau korang tengok, korang label sikit kat sini. Okay, yang pertama kita ada alkane. Okay, dan juga cycloalkane. Okay, di mana dua ni, alkene, maafkan saya, alkene. Okay, alkene dan juga cycloalkene. Maksudnya dua-dua ni dia ada same general formula which is CnH2n. Ni yang pertama. Functional group isomer dia tak banyak, dia mesti ikut pairing dia. Okay, maksudnya dua isomer dia ada same general formula tapi berbeza functional group. Kalau contohnya alkene and cycloalkane ni, alkene dia ada double bond, tapi cycloalkane ni dia tak ada double bond kan. Okay, dia cyclic alkene. Okay, number 2, okay, kita ada alkohol dan juga ether. Okay, cuba tengok handout yang kita buat semalam untuk functional group. Okay, apa molecular general formula untuk alkohol dan juga ether, kelas? Alkohol Cn H2n plus 1 OH. OH. Kalau ether bukan sama ke? Kalau ether tak ada H, dia Cn H2n plus 2 O. Sama je macam ni. Cn H2n plus 1 OH untuk alkohol. Satu lagi Cn H2n plus 2O. Dia sebenarnya benda dua ni sama je, cuma dia letak dia sebenarnya kalau untuk alkohol ni boleh juga dia jadi macam ni. Cn H2n plus 2O. Okay? Faham tak maksud teacher? Jadi dia ni, okay, dua-dua molekul ni dia ada general formula yang sama. Dua-dua ni CnH2n plus 2O. Cuma alkohol, apa functional group dalam alkohol? Hydroxyl. Hydroxyl. Okay, kalau ether, functional group dalam ether adalah alkoxy. So nanti dua compound ni dia akan able untuk wujudkan functional group isomer. Boleh follow ke? Boleh. Okay. That's why kita perlukan handout semalam. Okay. Satu lagi adalah, okay, pairing yang ketiga adalah kita ada carboxylic acid dan juga kita ada esters. Okay. So cuba korang tengok handout tu. Molecular general formula untuk carboxylic acid and ester. CnH2n O2. Betul tak? Tapi dia ada same general formula tapi different functional group kan. So carboxylic acid, what is the functional group? Carboxyl, ester? Carboalkoxy. Okay, teacher bagi example. Okay, so example yang pertama. Okay.
of C3 hashtag O. Nah ni arahan dia. Draw a pair. Kelas, kalau a pair berapa? Tak keluar. Lambatnya. Kenapa dia macam terlambat? Wah, kesiannya. Tak bergerak lagi Kau kan Tak lagi. dekat skrin Tak kau nampak still apa-apa. tak nampak kan? Sabar. Dia macam dia dah. Sekejap. Dia tengah slow ni teacher punya internet dekat Unify teacher ni dekat tab ni. Okay, dah bergerak dah. Okay, alcohol and ether. Yang kedua pasangan dia alcohol and ether. CnH2n plus 2O. Okay, yang ketiga kita ada carboxylic acid dan juga ester. Maksudnya CnH2n plus 2, CnH2nO2. Okay, so 3 pasangan ini je yang akan wujudkan functional group isomer. Itu maksud teacher. Okay, yang ni dah siap salin. Medium. Ada banyak masa lagi. Okay, habis soalan ni dan awak boleh buat teacher nak suruh buat soalan tutur dulu, baru buat soalan assignment. Bagi nampak clear dulu. Boleh? Dah? Alah, kenapa slow internet saya ni? Alah, tak syukur lah. Ni geram nak buat face to face ni. Okay, cuba awak buat salin example. Sebab teacher dah buat ni, cuma dia tak nampak. Okay, example. Salin je. Examples. Okay, sebelah dia tu. Okay, draw a pair of functional group isomer. Draw a pair of functional group isomer of propanol C3H10O. Ni. Draw a pair of functional group isomer of propanol C3H10O. Okay, ni example yang pertama. Ataupun example yang kedua. Draw a pair of functional group isomer of kita ambil apa Kita ambil propanoic acid, sorry. Okay, propanoic acid. C3 H8O2. Okay, awak dah siap salin ke? Sekejap, Meda. Apa, recording ada, sekejap boleh tengok. Tapi salin tak apa. Teacher nak semua tangan semua fokus. Gerak bagi nampak. Ini belajar chain isomer. Tadi positional isomer. Yang ni functional group isomer pula. Okay, kita tengok example yang pertama. Arahan dia ringkas. Dia kata lukis a pair. A pair ni maksudnya ada berapa isomer dalam satu pasang? 2. Dua kan? Ada dua. Maksudnya dia nak 2 isomer saja. Dan 2 ni menunjukkan functional group isomer. Okay. So yang dia bagi ni, yang first dia bagi untuk propanol. Okay. Maksudnya isomer yang pertama ni awak lukislah structure propanol. Okay, lukis tak kisah. Lukis dalam bentuk straight chain pun tak apa. Sebab ini bukan chain isomer. Okay, ini functional group isomer. So, kita lukis propanol. Propanol ada 3 carbon kan. Okay, let's say kita letaklah OH ni pada carbon yang pertama.
Okay. So kita completekan hidrogen. Ni CH3, ini CH2. So teacher label ini isomer yang pertama. Okay. Okay, isomer yang kedua, isomer yang pertama adalah propanol sendiri. Isomer yang kedua, okay, kita nak lukis satu pasang functional group isomer. So awak tengok tadi, alkohol mesti dia pairing dengan siapa? Alkohol mesti pairing dengan Kita. ether kan. So kita lukis yang pertama propanol. Okay, C3H10O. Okay, yang kedua kita kena lukis ether. So kelas, ether dia ada functional group apa tadi? Alkoksi. Alkoksi. Oksigen mesti berada di antara dua carbon, isn't it? So awak lukislah structure dia, tak kisah, yang penting dia mesti ada COC ataupun ROR. Structure-nya teacher buat macam ni. Okay. So inilah dia isomer yang kedua, dan isomer yang kedua inilah apa dia? Ni adalah propanol. Isomer yang kedua kita tunjukkan ether. Masa kita nampaklah inilah a pair of functional group isomer. Dua-dua ni ada 3 carbon C3H10O tapi berbeza functional group. Faham tak setakat ni? Okay, lepas tu completekan hidrogen. Inilah dia functional group isomer. Okay. Ada same general formula tapi berbeza functional group. Okay, dia tak ni. Awak completekan hidrogen dekat carbon yang hujung tu. CH berapa yang dekat hujung ni? CH3. Betul tak? So betul tak? CH3, CH2O, CH3. Kalau nak buat macam ni pun okey juga. Macam ni. O, CH3 pun boleh. Menunjukkan dia adalah ether. Teacher bersabar dengan internet ni. Teacher tengah urut dada ni. Subhanallah, subhanallah. Internet slownya. Kesian student aku. Bila internet lagging, student pun lagging. Okay, cuba buat yang bawah. Draw a pair of functional group isomer untuk propanoic acid. Propanoic acid adalah compound apa? Carboxylic acid, betul tak kelas? Betul. Okay, so dia ada 3 carbon, 8 hidrogen, 2 oksigen. Kita lukis dulu isomer yang pertama, which is propanoic acid ni. Lukis propanoic acid. Ada 3 propanoic acid. Carboxylic acid dia ada berapa? Dia ada functional group apa ya? Apa functional group dalam carboxylic acid? Karboksil. Karboksil. Dia mesti berada di starting of the carbon atau hujung carbon kan. So teacher buat 3 Betul. dulu. Okay, belakang ni teacher letak OH. Oh, lambatnya internet. Subhanallah. Nak habis ni masa ni. Tak keluar. So jadi sangat lag. Sebab nak habis data lah ni. Okay, CH3. So teacher completekan CH3, CH2. So ini propanoic acid. Okay, dah keluar dah. Ini propanoic acid. Okay. Isomer yang kedua, kita nak buat dia punya pasangan dia. Dan pasangan dia mesti ada perbezaan functional group. So awak tengok tadi, carboxylic acid pairing dia dengan siapa? Ester. Ester. So ester dia ada carboalkoxy kan? Dia mesti ada C double bond O, O, C. So macam mana structure ester? Ester kepada propanoic acid ni. Dia ada 3, yang penting dia ada 3 carbon, dia ada 8 hidrogen, dia ada 2 oksigen. Okay, kalau teacher akan lukis dulu dia punya functional group ni. C double bond O, O, C. Alah, lambatnya internet. Lama sangat lagging sangat ni. Slow sangat internet. Okay, keluar dah. Okay, dia jadi macam ni. Dia mesti ada, okay, teacher bulatkan dengan marker hijau ataupun pen hijau, pen merah lah. Okay, yang ni dia ada carboxyl group. Yang ni dia ada carboalkoxy. Okay, yang ni dia ada carboalkoxy.
So completekan hidrogen CH3. CH3. Yang ni dia ada teacher dah tukar belum? C3H8. 8 ke 6 hidrogen ni? 6. Teacher silap lah. Patut teacher sepelik. C3H6O2. C3H2N plus 2. Okay. So, bila teacher letak hidrogen, teacher rasa tak cukup. So, ini CH3. Okay. So, dapatlah satu carboxylic acid. Okay. Satu lagi adalah ester. Okay. So, nampaklah ini adalah satu pasang functional group isomer untuk propanoic acid. Okay, kelas awak clear tak walaupun internet teacher lagging sekarang ni? Tak clear? Nak teacher ulang balik ke apa? Tak faham yang mana? Ada 5 minit lagi. Part mana yang tak jelas? So functional group isomer ni adalah dia mesti dia ada general formula yang sama tapi functional group yang berbeza. Contoh propanoic acid, pasangan dia adalah ester. So dua-dua ni ada C3H6O2 tapi different functional group. Kalau yang atas tadi kita ada apa? Propanol dengan ether kan? Alkohol dengan ether. So satu pasang functional group isomer juga. Boleh? Salin dulu. Okay, draw a pair of functional group isomer of propanoic acid. Satu lagi teacher tak sempat next class lah teacher bagi. Okay, jadi yang ni boleh teacher alihkan dah? Awak dah start salin ke? Dah. Dah. So kita recap balik, tadi kita belajar tentang chain isomer. Chain isomer ni dia berbeza rantai karbon, ada dalam bentuk straight chain, ada dalam bentuk branch. Okay. So bermula dengan straight chain, lepas tu kita pendekkan rantai karbon, kita jadikan dia branching. Okay, lepas tu kita ada positional isomer. Positional isomer ni berbeza pada position of functional group. Functional group yang sama tapi berubah kedudukan sahaja. Okay, dan awak tak ubah langsung rantai karbon. Rantai karbon awak tak usik. Okay, sama ada yang pertama teacher bagi contoh alkohol, yang kedua teacher bagi contoh ada alkene double bond, dan yang ketiga kita ada functional group isomer. Okay, isomer yang ada general formula yang sama tapi berbeza functional group. Okay, okay, kalau korang dah clear ni, mesti nak kena ada homework hari ni. Okay, tengok modul tutur jap, sekejap 1 minit je teacher nak suruh buat soalan tutur. Okay, muka surat berapa ni? Page 98. So 99 ada dia bagi example. Okay, cumanya example dia ni semua dia buat dalam bentuk condense. Kalau branching tadi teacher kata boleh je buat dalam bentuk bagi nampak di branch kan. Okay, so kita ada practice question 1. Okay, practice question 1. Okay, ni yang teacher nak tengok understanding student teacher ni. Okay, practice question 1 ni dia kata for each of the following compound, kita ada 4 compound. Okay, 4 organic compound, A, B, C dan D. Okay, untuk setiap compound, draw its isomeric pair. Apa dimasukkan dengan isomeric pair ni? Maksudnya a pair, okay, a pair of chain isomer, a pair of, yang kedua apa tadi? Positional isomer. Yang ketiga kita ada functional group isomer. Okay, a pair of maksudnya a pair of chain isomer, a pair of positional isomer, a pair of functional group isomer. Okay, satu a pair ada 2 isomer kan. Maksudnya ada 6 isomer, 6 structure yang korang kena lukis. Tapi tengok keadaan. Okay, contohnya yang pertama ni dia bagi CH3, CH2, CH2, CH2OH. So tunjukkan satu pasang chain isomer macam mana. Cuba buat dulu, nanti kita bincang. Okay, lepas tu dalam untuk yang A juga, okay, tunjukkan satu pasang positional isomer.
Okay. Lepas tu untuk A juga tunjukkan a pair of functional group isomer. Macam mana? Boleh tak? Sama juga dengan B. Okay. Untuk B, okay, tunjukkan a pair of chain isomer. Tunjukkan a pair of positional isomer. Tunjukkan a pair of functional group isomer. Sama juga dengan C, sama juga dengan D. Okay. So yang D ni kalau awak macam confused, okay, kalau dalam bracket maksudnya dia branching lah. Boleh expandkan dalam jadi macam ni. Okay, boleh expandkan jadi macam ni untuk yang D tu. Bagi nampak lagi jelas. Okay, boleh tak buat yang ni dulu kelas? Esok kita bincang, next week kita bincang. Boleh? Okay, teacher habis kelas kat sini pukul 3 dah. Thank you kelas. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, Sorry, teacher. sorry teacher habis lambat. Sorry. Bye. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Yeah. Bye-bye, Ain. Bye-bye juga, teacher. Bye-bye semua. Forever bye-bye. Forever. Forever bye-bye.